Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Okay. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat muslim yang sentiasa menyokong saya. Ya. Saya harap anda terus bersama saya sehingga ke penghujung babak. Sekiranya anda belum melihat video-video saya yang lepas, saya berharap anda akan melihatnya, ya. Jadi pada hari ini saya ingin menjawab dan membidas salah satu poin yang diutarakan oleh seorang Kristian Melayu murtad, ya, yang kini berada di Australia, yang bernama Yusri, ya. Jadi di dalam video yang lepas saya sudah berbincang atau berjawab atau memberi jawapan mengenai isu sama ada Kaabah itu adalah berhala ataupun tidak. Itu anda boleh melihat di dalam video yang lepas. Jadi hari ini kita akan membidas atau membalas hujatan Yusri ini mengenai salah satu pertuduhannya mengenai Islam, iaitu yang dia kata sebagai Isra' dan Mi'raj, ya. Jadi tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh Yusri terhadap Isra' dan Mi'raj, salah satunya ialah dia berkata bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj di mana Rasulullah diangkat ke langit dan menerima perintah agar solat 5 waktu ini dilaksanakan adalah serupa, atau pada dia dikata sebiji. Dalam bahasa utara itu bermaksud 100% lah. 100% sama dengan suatu insiden atau peristiwa di dalam Bible, okey, di mana Abraham ataupun Ibrahim, ya, alaihissalam telah pergi berjumpa dengan Allah, ya. Allah itu dirupakan dalam bentuk manusia, ya. Agar Allah tidak memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Okay? Di dalam pertuduhan ni, di dalam video tersebut, Yusri tidak memberitahu ayat itu, ya. Tetapi dengan bantuan rakan saya daripada Sabah, iaitu LF Nero Ardi, rakan perjuangan saya yang sahabat dan sahabat lama yang sudah bersama saya dah sekian lama, kami dapat menjumpai petikan ini. Jadi petikannya adalah sebenarnya adalah di dalam Genesis chapter 18 verse 16 to 33, ataupun kitab Kejadian 18 16 hingga 33. Okey. Apabila saya membaca petikan ini, saya mendapati bahawa memang tak sama langsung dengan peristiwa Isra' Mi'raj di mana Rasulullah menerima perintah solat. Saya tak faham kenapa Yusri ini menuduh sebegitu, ya. Saya rasa dia sama ada dia ni tak baca betul-betul ataupun dia ni main tibai je lah, ya. Dia ingat ada benda yang hampir serupa, jadi dia pun menuduh sebegitu, ya. Jadi bersama saya ada buku-buku, jadi supaya ini pun bagi or the benefit of those yang menuduh saya tidak membaca Alkitab, kan. Jadi saya ingin menunjukkan buku-buku koleksi Alkitab saya juga, ya. Stone edition Tanakh, ataupun the Chumash. Jadi ini adalah terjemahan daripada kitab Perjanjian Lama versi Yahudi, ya. Ini bukan Kristian punya, ini adalah orang Yahudi punya. Jadi nanti kita akan bacakan sama-sama dengan Deuterocanonical. Okey, berita baik. Ini adalah versi terjemahan bahasa Melayu, ya. Kalau ditulis ini Deuterocanonical, ini maksudnya ialah ia adalah daripada untuk kegunaan gereja Katolik, ya. Kerana Deuterocanonical ini tidak diimani oleh gereja Protestan. Jadi ini pun satu benda yang menariklah. Patutnya kita tanyalah pada Yusri, kenapa Bible kau ni, kau tu gereja Protestan, jadi kenapa kau tak imani Deuterocanonical ni, ya. Jadi boleh tanyakan dia sebenarnya tu, hal itu. Lagi yang saya ada adalah Alkitab bahasa Indonesia.
Okey. Yang ini saya rasa ini adalah version Protestant, ya. Jadi sebab tu dia dan juga dia versi mini lah, jadi dia agak kecil berbanding dengan versi Deuterocanonical. Last kali saya ada buku yang terjemahan Bible, The New Oxford Annotated Bible. Okey. Yang ini pun ada Apocrypha. Okey. Jadi berbeza juga dengan versi Katolik dan Protestan. Jadi itu Yusri kena jawab lah macam mana tu. Okey. Jadi saya akan bacakan petikan daripada Genesis 18:16 to 33. Okey. Okey. Ayat nombor 16, ya. Then the men set off from there, and they went towards looked towards Sodom, and Abraham was with them. Blah blah blah. The Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do, seeing that Abraham shall become a great and mighty nation." Okay, kita skip semua ni lah. Semua ni tidak relevan dengan apa yang Yusri berkata. Jadi ada dua orang yang pergi kepada Sodom. Okay, dan Abraham kekal bersama ada salah seorang tu yang dikatakan sebagai Allah lah. Jadi kita baca petikan nombor 23. Okay, jadi then Abraham came near and said, "Will you indeed sweep away the righteous with the wicked? Suppose there are 50 righteous people, yeah, within the city. Will you then sweep away the place and not forgive it for the 50 religious who are in it?" Okay, di sinilah di mana Yusri berkata bahawa kononnya lah ayat petikan ini sama dengan peristiwa Isra Mikraj, dan dia menuduh peristiwa dalam Isra Mikraj itu meniru kejadian ini. Jadi kita baca, ya, kita sambung. Ayat nombor 25. "Far be it from you to do such a thing, to slay the righteous with the wicked, so that the righteous fare as the wicked. Far be that from you. Shall not the judge of all the earth do what is just?" Jadi ayat nombor 26. "And the Lord said, If I find at Sodom 50 righteous in the city, I will forgive the whole place for their sake." Ayat nombor 7. "Abraham answered, Let me take it upon myself to speak to the Lord, I who am but dust and ashes." Ayat nombor 28. "Suppose 5 of the 50 righteous are lacking, will you destroy the whole city for the lack of 5? And he said," he itu maksudnya Allah lah. Okay? "And he said, I will not destroy it if I find 45 there." Sambung lagi. "Again he spoke to them, Suppose 40 are found there. He answered, For the sake of the 40, I will not do it. Then he said, Oh, do not let the Lord be angry if I speak. Suppose 30 are found there. He answered, I will not do it." Jadi dia sambung sehingga kepada suppose 10 are found there. He answered, For the sake of 10, I will not destroy it. And the Lord went his way when he had finished speaking to Abraham, and Abraham returned to his place. Jadi bila saya baca kan petikan ni kan, saya berasa hairan macam mana Yusri boleh kata benda ni sebiji dengan Isra dan Mikraj. Okay, hadis Isra dan Mikraj tu saya rasa kita dah maklum, tetapi saya nak relate balik lah, sebab ini daripada memory ini. Cerita Isra Mikraj ni saya dah biasa, jadi saya tahu. Jadi dikatakan peristiwa Isra Mikraj ni apabila Rasulullah SAW diangkat ke langit, dia berjumpa dengan para rasul yang terdahulu. Jadi dia pergi ke tingkat nombor 1, 2, 3 sampai hinggalah ke langit yang ke-7. Jadi Jibril membawanya berjumpa dengan Allah. Tetapi dia tidak dapat melihat Allah kerana Allah terlindung di sebalik hijab, ya. Jadi di situlah Allah memerintahkan agar Rasulullah diberi perintah untuk menunaikan solat wajib. Pasal itu bukan 5 waktu lah. Jadi dia bagi tak silap saya bukan 50 pun, 100 waktu sebenarnya, bukan 50. Apabila Rasulullah SAW turun, okey, daripada situ, dia berjumpa dengan Musa alaihissalam. Jadi Musa alaihissalam apabila baginda mendapat tahu bahawa Rasulullah SAW diberi perintah agar menunaikan solat sampaikan 100 waktu kan.
Jadi dia minta supaya Rasulullah kembali kepada Allah dan meminta agar dikurangkan. Jadi pergi naik atas lagi, Rasulullah meminta pada Allah agar ia dikurangkan. Jadi turun lagi. Lepas tu Musa AS pun suruh lagi naik atas sebab tak terlalu banyak, masih lagi banyak sangat, walaupun 50 saya dah dikurangkan daripada 100. Jadi naik lagi tak salah saya dikurangkan kepada 40. Tu turun lagi. Lepas tu dan seterusnya. Jadi Musa AS memintakan lagi ataupun memberitahu Rasulullah SAW supaya pergi kepada langit atas sekali lagi dan berjumpa dengan Allah agar dikurangkan. Jadi ini berlaku beberapa kali sehinggalah Rasulullah dibenarkan untuk melaksanakan perintah solat selama 5 waktu. Ya. Jadi apabila Rasulullah SAW turun lagi, Musa masih lagi menyuruh Rasulullah SAW supaya naik ke langit dan berjumpa pada Allah agar dikurangkan lagi daripada 5 waktu itu. Tetapi Rasulullah kemudian berkata dia tidak mahu. Okey, baginda tidak mahu kerana dia berasa malu kepada Allah. Ya. Jadi itulah sebabnya maka perintah 5 waktu itu dikekalkan. Ya. Jadi itulah kisah dia. Jadi kalau kita bandingkan kan cerita kedua-dua cerita ini kan, saya tak nampak apa persamaannya. Sebab di dalam Genesis 18 ni, petikan ni 16 hingga 33 ni, dia tidak dia bukan tentang perintah, okey. Walaupun bukan pasal solat pun. Dia mengenai Allah ingin pergi kepada Sodom dan Gomorrah untuk destroy, okey, atau memusnahkan bandar tersebut. Dan Ibrahim bertanya atau merayu, bukan merayu pun, dia cuma memberitahu dia, atau dia bertanya pada Allah, kalaulah ada 50 orang, mula-mula dia kata 50, bukan 100 pun, dia kata 50. Jadi adakah kalau ada 50 orang dalam bandar tu yang cuma 5 orang yang beriman, adakah engkau akan menghancurkan bandar itu? Jadi Allah dari dalam Bible berkata, tidak, saya tidak akan, kerana 5 orang itu saya akan selamatkan bandar itu. Kalau ada 5 orang lah. Lepas tu Ibrahim tanya lagi, jikalau ada 10 orang, adakah Tuhan akan menyelamatkan bandar tersebut, tidak menghancurkannya? Jadi Allah pun menjawab, sekiranya ada 10 orang, dia tidak akan memusnahkannya. Jadi dia berterusan sehingga kepada 10, nombor 10. Ya. Dia tak ada sebut pun pasal 5 waktu, dia tak kata pun bahawa Allah tidak menghancurkan Sodom dan Gomorrah pada akhirnya. Jadi saya tak nampak lah any relation of this story, okay, with the story of Isra and Mi'raj. Jadi sekarang ni saya ingin membacakan pula satu petikan yang sama sebenarnya. Saya nak baca daripada Alkitab versi Indonesia. Okay. Jadi ini adalah Alkitab versi Indonesia. Okay. Genesis 18 ataupun Kejadian 18 ayat 16 hingga 33. Jadi saya skip lah semua yang depan-depan tu dan saya baca terus lagi pada yang yang di mana Abraham dikatakan berjumpa dengan Allah, ya. Okey, jadi baca daripada ayat nombor 22 lah. Lalu berpalinglah orang-orang ini daripada situ dan berjalan pada Sodom, dan Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan bertanya, adakah engkau akan menyelapkan orang yang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Adakah engkau akan menyelenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya kerana ke-50 orang benar itu ada di dalamnya? Okey. Jadi jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang yang fasik, sehingga orang yang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Okey. Lepas tu Tuhan berfirman, okey, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu. Okey. So Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata pada Tuhan, walaupun aku debu dan abu.
sekiranya kurang 50 orang daripada ke-50 orang itu, adakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu kerana yang 5 itu, ya. Jadi firmannya, aku tidak akan memusnahkan jika ku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan, sekiranya 40, macam mana? Aku tidak akan membuatkan kerana 40 itu. Jadi dia terus sampailah 10. Okey, 10. Jadi dia tak kata kurang sampai 5. Ya. Jadi kalau dia kata sekiranya 10 dapati di sana, dia tak sambung cerita dia, dia tak kata sekiranya 5 berada di sana. Okey, jadi dia punya minimum number tu 10 lah. Jadi macam mana nak katakan peristiwa ni sama dengan peristiwa Isra Mikraj? Okey, purpose dia lain, okey, tujuan dia lain, okey, totally different context, totally different understanding, totally different situation. Okey, yang ini Abraham memberanikan diri bertelingkah dengan Allah lah. Jadi kalau dalam Isra Mikraj, Musa yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi tak ada relation. Dan tujuan dia pun lain. Yang ini tentang kemusnahan sebuah bandar, ya, Sodom dan Gomorrah. Tapi yang Isra dan Mikraj itu mengenai perintah solat. Jadi itu adalah perintah. Dia bukannya kena-mena dengan harta benda atau nyawa atau kemusnahan. Tak ada kaitan. Ya. Cuma mungkin persamaan dari segi nombor itulah. Tapi itu pun tidak sama, sebab apabila Rasulullah menerima perintah supaya dilaksanakan 100 solat 100, ya, 100 solat waktu, ya, baginda turun dan ditegur oleh Musa, okey, supaya pergi kepada berjumpa dengan Allah sekali lagi agar dikurangkan. Ini tidak ada teguran, ini datang daripada Abraham sendiri. Dia sendiri yang mahu menegur, okey, Allah supaya jangan dihancurkan bandar Sodom, ya. Jadi tak ada relation. Okey. Jadi memang saya cakap terus terang lah, memang Yusri ni memang kaki kelentong, penipu nak mampus, ya. Saya rasa peristiwa ni sama. Yusri ni memang kaki kelentong, kaki penipu nak mampus, dan juga memang dia tak tahu apa cerita sebenar, ya. Saya tak tahulah macam mana dia dapat cerita yang, ataupun mendapat idea untuk mengaitkan, okey, cerita yang berlaku kepada Abraham ini atau Ibrahim AS ini dengan peristiwa Isra Mikraj. Memang tak ada kaitan, ya? Tak sama langsung pun, cerita dia pun tak sama. Okey. Kalau kalau Yusri ni kan nak cerita pasal persamaan dengan tak persamaan kan, saya cadangkan kan, dia patutnya dia melihat atau membaca 2 Kings 19, okey, 2 raja-raja pasal 19, dan dia membandingkannya, okey, dengan Isaiah 37, ya. Jadi untuk penerangan ringkaskan mengenai kedua-dua kitab ini kan. Okey, bagi mereka yang tidak tahu, okey, sebelum ini, jadi saya nak terangkan, ya. Setiap buku di dalam Perjanjian Lama ditulis oleh orang yang berbeza, ya. Secara tradisinya ia the authorship is given to the names of the prophets, okay, yang dikatakan menulisnya. Jadi 2 Kings ni dikatakan ditulis oleh Jeremiah, okay. Dan Isaiah ini, buku Isaiah, the book of Isaiah, okay, ditulis oleh the prophet Isaiah. Masalahnya ialah, okay, Jeremiah dan Isaiah itu hidupnya berabad, okey, berbeza dia adalah dalam 300 hingga 600 abad hidupnya berbeza. Tetapi jika anda membaca 2 Kings 19, okey, 2 kitab raja-raja pasal 19, okey, jika anda membaca petikan ini dan anda bandingkan dengan Isaiah, okey, kitab buku Isaiah pasal 37, okey, anda akan mendapati bahawa ayat dalam petikan ini, ayat-ayat dalam petikan ini 100% sama. Okey. Jadi nampak sangatlah mereka ni menirulah. Memang sebiji sama. Okey. So mamu nak tanyalah si Yusri ni, hang ni dok mengata macam-macam pasal Islam nah.
Tapi hang tak baca lah Bible hang sendiri ada meniru sama sendiri ni. Pasal apa si Isaiah ni boleh pula tulis benda yang sama dengan Jeremiah yang menulis dua Kings. Okay? Jadi itulah mamu nak tanya lah apa hai buku hang ni mampu banyak ni. So basically I'm saying that the Bible copied each other. Okay? Itu yang kelakarnya. Rasul-rasul ni tidak mengenali satu sama lain. Okay? Hidup mereka berbeza. Okay? Tempoh masa antara keduanya pun berbeza. Macam mana boleh ada chapter, penceritaan dia dan juga petikannya 100% sama. Jadi siapa yang meniru siapa ni? Adakah 2 Kings meniru Isaiah 37 ataupun Isaiah 37 yang meniru petikan di dalam 2 Kings? Jadi yang itu saya nak minta supaya Yusri jawab lah, okay, persoalan itu. Okay, maknanya dengan jelas bahawa Bible ni bukan sahaja ada pemaksaan daripada segi sejarahnya. Ia juga meniru, okay, ada petikan yang meniru antara satu sama lain. Okay, jadi itulah nak tanyalah kenapa buku yang dikatakan berbeza masa dan penulis berbeza boleh pula menulis petikan yang sama, ya. Lagi satu poin terakhir yang saya nak jawab si Yusri ni. Dia berkata, okay, dengan sombongnya dan juga basically just plain wrong lah. Dia kata kejadian Isra' Mikraj ni tak ada saksi. Jadi bila tak ada saksi ni maknanya periwayatan tu palsu lah. Pada dia. Tapi saya pun nak tanya, okay, semasa Jesus bersama dengan John atau Yahya, okay, Yahya alaihissalam di sungai Jordan untuk dibaptiskan oleh John atau Yahya, okay, siapa yang menjadi saksi? Okay, yang ada dalam petikan tu cuma ada a voice from the sky and then say, behold, I have blessed today I have blessed my son. Itu je yang ada. Tetapi siapakah saksi? Siapakah orang selain daripada John, okay, ataupun daripada Yahya yang menjadi saksi pembaptisan Isa alaihissalam di River Jordan? Okay? Macam mana boleh tahu peristiwa tu kalau tak ada saksi? Ya. Jadi tak masuk akal. Okay? Kalau kita guna hujah dia lah bahawa perlukan kesaksian bagi setiap perkara yang berlaku. Okay? Jadi lagi satu nak tanya, ni soalan nombor 2 pula, ya. The crucifixion of Jesus, okay, yang menjadi saksi kepada penyaliban Isa. Siapa yang menjadi saksi? Okay? Siapakah yang melihat, okay, Yesus disalib? Okay? Apakah nama-nama mereka? Tidak ada nama, tak disebut nama pun. Tadi saya nak tanya Yusri, macam mana kau tahu yang crucifixion tu benar-benar berlaku kalau tak ada witness? Okay? Siapakah witness? Tak ada witness, tak ada nama. Okay? Tak ada isnad pun tak ada. Okay? And then the last thing yang saya nak tanya Yusri is Paul's conversion. Okay? Iaitu semasa dalam perjalanan Paulus ataupun masa itu dikenali sebagai Saul. Okay? Dia sedang menuju kepada Damascus, ya, untuk membunuh lebih ramai Kristian. Okay, dikatakan dia bermimpi atau termimpi berjumpa dengan Jesus. Okay, kemudian selepas mimpi itu kononnya dia menjadi Kristian lah selepas itu. Jadi saya nak tahu siapakah yang menyaksikan peristiwa itu? Apakah nama mereka? Dari manakah mereka datang? Saya nak tahu tu je, sebab kalau kita baca cerita tu dalam Acts kan, okay, tak ada pun disebut mengenai saksi. Yang kita tak dapat ceritanya iaitu daripada Paul, ya. Paul yang menceritakan kembali peristiwa itu. Tetapi dia tak ada saksi. Jadi mana saksi? Saksi mana? Ya. Jika anda ingin menyoal tentang peristiwa Isra' Mikraj, kerana peristiwa Isra' Mikraj ini kita percaya kerana berdasarkan apa yang diceritakan kembali oleh Rasulullah SAW, dan ia diiyakan oleh sahabat baginda iaitu Abu Bakar, ya. Abu Bakar sendiri mengiyakan peristiwa itu. Jadi itu adalah bukti bahawa memang Rasulullah bercakap benar dan
memang betul, memang ada peristiwa Rasulullah diangkat ke langit semasa Isra Mikraj. Ada hadisnya, ya. Jadi kalau Yusri kata tak ada pensaksian, tak ada bukti apa-apa, dia berbohong, ya. Saya cakap terus terang, dia berbohong. Okey. Dan juga sekiranya dia kata periwayatan di dalam Bible tu ada dalam ataupun yang terutamanya perjanjian baru kan, saya kata dia berbohong. Okey. Sebab dalam isu yang saya nyatakan, iaitu baptism of Jesus, tak ada saksi. Crucifixion of Jesus, tak ada saksi penyaliban Isa, ya. Dan Paul's conversion, di mana ataupun apabila Paul menjadi seorang Kristian dikatakan berjumpa dengan Jesus, tak ada saksi. Jadi saya cabar Yusri untuk bagi tahu saya kenapa dia ada masalah dengan peristiwa Isra Mikraj yang dia katakan tak ada saksi. Sedangkan dalam Bible dia sendiri atau perjanjian baru, ada 3 kejadian utama di mana tidak ada saksi. Tetapi dia mempercayainya secara membuta tuli. Okey. Dalam video yang sama, dia kata dia bukan orang yang boleh dia terima bulat-bulat segala perkara yang diceritakan kepadanya. Tetapi dalam kes ini nampaknya dia terpaksa menelan air ludahnya sendiri, kerana dia telah mempercayai secara membuta tuli 3 perkara di dalam perjanjian baru. Jadi saya cabar Yusri untuk bagi tahu saya siapakah saksi-saksi yang melihat peristiwa yang saya nyatakan. Okey. Jadi secara rumusannya, peristiwa yang Yusri cakapkan atau ceritakan kembali, ataupun dia bukan cerita pun, dia cuma menyebutnya secara sepintas lalu, ya, di dalam Genesis, okey, yang di mana Abraham berjumpa dengan Allah agar dikurangkan hukuman, tapi akhirnya bandar tu musnah juga, ya. Tidak ada persamaan dengan cerita atau periwayatan semula hadis mengenai peristiwa Isra Mikraj, mengenai perintah solat. Tidak ada. Sebab apa yang Allah mula-mula berikan kepada orang Islam ialah 100 kali solat, ya. Bukan 50 solat, ya. 100 kali solat. Kemudian ia dikurangkan 90, 80, 70 dan seterusnya, sehinggalah ia kurang kepada 5, okey, 5 waktu solat, ya, 5 waktu, okey. Tetapi di dalam Bible tak ada peristiwa macam tu, dan cerita yang dia kaitkan dengan yang Yusri kaitkan dengan peristiwa Isra Mikraj tu tak ada kaitan pun. Jadi Yusri ni memang kaki kelentong, kaki pembohong, kaki bodoh nak mampus. Ya. Ini bukan di luar kotak lagi lah. Ini otak dah terlalu pandai lah sangat kan. Dah terlebih pandai. Jadi siapa-siapa yang baca petikan ni pun, kalau dia dengar Yusri cakap kan, kalau Christian scholar pun, kalau dia dengar apa yang Yusri berikan kan sebagai alasannya bahawa Islam ni tak benar, iaitu peristiwa Isra Mikraj ni, kalau mereka tahu tentang petikan Sodom itu yang Yusri masukkan, dia orang pun akan tergelak. Sebab dalam komentari yang saya baca pun, yang saya baca sebelum saya membuat video ini pun, tidak ada membuat perkaitan pun dengan Isra Mikraj. Jadi itulah. Jadi saya pun tak boleh nak kata apa-apa lagi lah. Memang ternyata bahawa Yusri ni pembohong, ya. Seperti juga Rasulnya lah yang diikut sekarang, iaitu Paulus. Okey. Jadi itu sahajalah saya boleh habiskan di sini. Okey. Terima kasih kerana sanggup menonton video ini sehingga ke penghujung. Saya tahu memang ia agak lama sedikit, tetapi saya terpaksa mengulasnya. Ya. Jadi terima kasih kerana menonton video ini. Okey. Jika anda belum subscribe, sila subscribe. Jika anda belum melihat video-video saya yang lepas, sila lihat video-video yang lepas. Saya harap anda akan terus bersama saya. Okey, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.